Kita nak ceritakan pula tentang bagaimana prosedur daripada A sampai Z. Ini bagus untuk bakal ibu baru ataupun mereka yang berancang untuk hamil, proses bersalin secara normal. Silakan. Okey, saya setuju dengan apa yang Hanim cakapkan tadi. Penting untuk ibu-ibu tahu apakah proses sebenar. So, untuk kelahiran secara normal, kita boleh bahagikan kepada 3 fasa. So, fasa pertama adalah fasa di mana bukaan jalan itu bermula dengan kontraksi yang semakin kerap, semakin panjang, dan juga dia sakit lah. So, kontraksi ini akan menyebabkan bayi itu ditolak turun ke arah bukaan faraj, dan kemudiannya dia akan menyebabkan pangkal rahim kita ataupun cervix lembut dan membuka lah. Ya. So, kalau kata kita boleh tengok kepada carta yang kita ada di sini. Okey, ini adalah ukuran sebenar yang selalu bila kita check kan, ada 2 benda yang kita akan periksa. Satu adalah pemeriksaan abdomen untuk kita pastikan kepala baby tu turun dengan baik. Ya. Okay. Yang kedua adalah pemeriksaan faraj. So, bila orang kata buat vaginal examination, doktor actually dia akan check 2 benda. Yang pertama, kalau kita tengok yang merah ni Hanim, dia adalah cervix kita. Okay. So, cervix kita asalnya dia tertutup. Dia tak ada, dia mungkin ada lubang kecil sedikit, dan apabila proses kelahiran itu berterusan, kita akan nampak dia ada bukaan sedikit demi sedikit lah, sehingga bukaan itu mencapai 10 cm. Okey, dan juga kita akan melihat pangkal rahim kita ni dia akan semakin menipis dan juga melembut lah, ya. So, ini adalah progres yang kita akan tengok. So, ini adalah fasa yang pertama. Okey. Okay. So, fasa pertama sehingga bukaan mencapai 10 cm. Okey, sebelum tu, bila kita melihat kepada proses ini kan, contohnya apa yang berlaku sebagai pengalaman sedikitlah kan, kita kongsikan pula dengan mereka yang cesarean. Ada juga induce yang diberikan bagi ibu-ibu yang tidak dapat melakukan secara normal induce ini, secara normal. Maknanya bukaan itu tidak dapat berlaku secara normal. Harus dipaksa dengan bantuan induce lah, dengan kata lain. Ada yang saya dapat, contohnya injection untuk melembutkan pangkal rahim. Ada juga belon yang dimasukkan untuk memastikan ianya ada bukaan juga. Okey, kenapa kategori ini ada? Apakah yang menyebabkan ibu-ibu itu perlu mengambil induce untuk bukaan sehinggalah boleh melahirkan? Okey Hanim, seperti yang saya sebutkan tadi, kelahiran ini, proses kelahiran ini bermula dengan ibu merasai kontraksi lah, di mana otot-otot rahim tu mengecut dan rehat, ya, bersilih ganti. Tetapi ada keadaan di mana kita dapati ibu-ibu ni perlu melahirkan disebabkan contohnya masalah kesihatan lah, kencing manis, darah tinggi, dan kita mahu mereka bersalin pada waktu yang tertentu. So, bila masa itu tiba tetapi ibu ni belum ada kontraksi ataupun dia belum keluar air ketuban ataupun dia belum ada keluar lendir darah itu, bermaksud proses kelahiran itu belum bermula. Jadi induksi ini adalah kita memulakan proses kelahiran itu dengan menggunakan seperti Hanim sebut tadilah ubatan ataupun belon, dan kita memulakan kontraksi tersebut. Adakah benar kontraksi itu lebih sakit daripada kontraksi yang berlaku secara normal? Okey, good question. Saya tak pernah merasai, tetapi daripada pengalaman pesakit saya dan juga pengalaman kawan saya sendiri, memang mereka mengatakan bahawa penggunaan ubatan ini akan menyebabkan sakit itu lebih kuat. Tetapi secara kasarnya sakit kontraksi ini dia memang akan semakin kuat dan semakin lama dalam tempoh kelahiran itulah. Dan jarak dia berhenti itu semakin rapat kan? Betul, dia akan semakin rapat, semakin kerap. Ya, semakin kerap. Kita baru je kongsikan tentang fasa pertama, bagaimana kelahiran melalui ataupun kaedah normal ini. Kita masih ada lagi beberapa fasa yang perlu dikongsikan. Mungkin doktor nak sambung sedikit daripada perbincangan tadi. Okey, selepas pengakhiran fasa pertama di mana bukaan cervix ini mencapai 10 cm, ibu-ibu akan mula merasa seperti ingin meneran ataupun kita kadang-kadang dia akan merasa seperti ingin membuang air besar. So, masuk kepada fasa kedua adalah tempoh di mana daripada bukaan cervix ini 10 cm sehingga bayi itu dilahirkan lah. Dan tempohnya mungkin mengambil masa maksimum 2 ke 3 jam bergantung sama ada itu adalah kelahiran pertama ataupun kelahiran yang kedua dan seterusnya lah. Okey. Dan fasa terakhir, fasa ketiga adalah daripada bermulanya daripada bayi dilahirkan sehingga uri pula keluar. Dan ini mengambil masa mungkin antara 10 ke 30 minit lah. Ini masa yang biasa. So, ada 3 benda yang kita akan tengok tanda-tanda di mana uri itu akan keluar. Yang pertama, darah tu keluar dengan lebih banyak. Yang kedua, tali pusat setelah dipotong tu kita akan nampak dia semakin memanjang. Dan yang ketiga, rahim tu kita akan rasa dia mengeras dan membulat lah. Maksudnya dia sudah bersedia untuk kontraksi dan juga mengeluarkan uri.